السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi bagi kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi ini. Semoga pagi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuan-tuan puan-puan semua dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kekuatan dapat mengamalkan apa yang kita pelajari pada masa yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan juga bagi kita dapat menyampaikan apa yang kita pelajari. Tuan-tuan puan-puan semua, apa khabar? Sihat insya-Allah? Saya harap semua sihat insya-Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah taala seperti mana yang diwar-warkan, kita akan menyambung pengajian kita daripada kitab Qawaid Quraniyah, dan tuan-tuan puan-puan boleh lihat nota yang disediakan oleh admin Akademi Tadabbur Malaysia, sama ada dekat grup Telegram dan juga dekat ruangan chat tu. Admin Akademi Tadabbur Malaysia telah sharekan nota kita hadir ni, dan saya pun akan sharekan dekat skrin insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ni kita akan menyambung kaedah yang ke-7 daripada Qawaid Quraniyah yang kita pelajari, kaedah-kaedah Al-Quran di dalam kehidupan, yang mana Dr. Umar yang merupakan penulis kitab tersebut menukilkan kaedah yang ke-7 ni daripada ayat dalam surah Taubah ayat yang ke-91. Surah Taubah ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Yang bermaksud tidak ada dosa kerana tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kaedah yang ketujuh ni hadirin, penulis kitab Dr. Umar hafizahullah taala mengambil ayat yang saya highlightkan ni, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang yang berbuat kebaikan. Baik. Pengenalan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh kongsikan dekat sini. Kaedah ni merupakan salah satu kaedah berkaitan interaksi di antara sesama manusia, seperti mana yang dinukilkan oleh Dr. Umar dalam kitab beliau.
Dan pada masa yang sama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan kisah beberapa golongan yang memohon uzur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyertai peperangan Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab tahun 9 Hijrah. Ayat ini juga menjelaskan berkenaan siapa yang diterima dan tidak diterima uzur mereka untuk tidak menyertai peperangan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nak menarik perhatian hadirin ataupun tuan-tuan dan puan dengan penafsiran yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir dia, cuma saya tak nukilkan dekat sini hadirin. Saya rujuk dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Mungkin saya boleh cerita sebab panjang ditafsirkan ataupun disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat ini. Mungkin saya boleh cerita secara ringkas. Dia penafsiran yang panjang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Tetapi saya sebutkan secara ringkas. Semoga menjadi di antara bentuk manfaat insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Peperangan Tabuk ni di antara kisah yang tuan-tuan puan-puan jika ada ruang dan peluang, tuan-tuan puan-puan boleh baca kisah ni. Banyak manfaat daripada kisah peperangan Tabuk ni. Sangat banyak manfaat. Di antaranya adalah berkaitan dengan sababun nuzul ayat ni, ya, ataupun sebab turunnya ayat ini. Beberapa ayat yang berkaitan juga dengan ayat ini. Baik, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa alasan yang membolehkan orang ataupun kaum muslimin untuk tidak mengikuti peperangan. Di antara bentuk alasannya adalah yang boleh diterima ataupun uzur yang syar'i berkaitan dengan penyakit-penyakit yang menimpa mereka, khususnya yang berbentuk fizikal, khususnya yang mana menyebabkan mereka tidak ada kekuatan untuk menyertai peperangan. Maka itu di antara bentuk uzur. Sebagai contoh, buta, pincang ke, kan, kemudian terlalu tua ke hadirin. Itu di antara bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan ada keuzuran untuk tidak menyertai peperangan. Bahkan mereka dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala tidak ada dosa kepada mereka bila mana mereka memohon uzur, bahkan tidak menyertai peperangan. Sebab apa? Mereka memang memiliki uzur yang syar'i. Mereka memiliki alasan yang boleh diterima syarak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut alasan tersebut boleh diterima. Hadirin yang dirahmati Allah taala, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menukilkan hadis daripada Abu Thumamah radhiyallahu taala anhu yang menceritakan bahawa Al-Hawariyun yang merupakan pengikut setia kepada Nabi Isa alaihi salam pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, wahai Ruhullah, yang merupakan gelaran Nabi Isa alaihi salam, khabarkan kepada kami berkaitan dengan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihi salam menjawab, siapakah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala di atas hak manusia. Yang mana apabila datang dua urusan yang sama, urusan berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, urusan berkaitan dengan hak manusia ataupun urusan berkaitan dengan dunia, maka mereka memulakan urusan berkaitan dengan Allah dan juga hari akhirat berbanding urusan dunia berkaitan dengan hak-hak manusia sebagai contoh. Maka itu di antara yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, siapakah orang yang ikhlas, ataupun di antara ciri-ciri orang yang ikhlas ni bila mana mereka mengutamakan urusan berkaitan kehidupan akhirat berbanding dengan kehidupan dunia. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, dan ini juga dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, orang-orang yang pernah pergi menunaikan salat istisqa di zaman Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal bin Rabah berdiri di tengah-tengah mereka, kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia berkata kepada hadirin yang menyertai salat istisqa, ya, wahai para hadirin, bukankah kalian mengaku kalian melakukan keburukan? Maka mereka menjawab, benar. Kemudian Bilal mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya kami telah mengakui perbuatan buruk kami, maka ampunilah kami, sayangilah dan turunkanlah hujan kepada kami. Dan sebelum itu Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan ataupun menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan kebaikan.
Setelah itu mereka mengangkat kedua tangan mereka, ya, dan akhirnya diturunkan hujan kepada mereka. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Qatadah rahimahullah taala bahawasanya ayat ini diturunkan berkenaan A'idh ibn Amr al-Muzani rahimahullah taala atau radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah taala, seperti mana yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit yang merupakan salah seorang penulis wahyu, ia bercerita bahawa aku pernah menuliskan wahyu untuk Nabi SAW, iaitu surah At-Taubah. Lalu aku letakkan pena di telingaku, tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berperang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu apa yang akan turun kepada baginda. Datang seorang buta yang datang seorang buta. Kemudian dia bertanya, lalu bagaimana dengan saya wahai Rasulullah? Yang mana saya ini seorang yang buta. Maka turunlah ayat yang kita bacakan sebentar tadi hadirin, yang dimulakan dengan laisa 'alad du'afa. Tidak ada dosa lantaran tidak berjihad, tidak pergi berjihad bagi orang-orang yang lemah. Subhanallah alazim. Kemudian satu riwayat lagi yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkaitan dengan ayat ini hadirin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para sahabat Nabi menuju medan perang bersama dengan Nabi. Kemudian beberapa orang di antara para sahabat Nabi datang bertemu dengan Nabi. Di antara sahabat itu bernama Abdullah bin Mughaffal bin Muqrin al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Mereka berkata, ya Rasulullah, izinkanlah kami juga untuk berangkat pergi perang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, wallah la ajidu ma ahmilukum alaih. Demi Allah, aku tidak memperolehi kenderaan yang boleh membawa kalian. Maka mereka pun kembali sambil menangis hadirin. Mereka merasa berat sebab apa mereka tak ikut berjihad disebabkan mereka tidak berkemampuan. Mereka tidak memiliki kenderaan. Dan pada masa yang sama disebabkan kesungguhan, tangisan, kesedihan orang-orang yang beriman pada Allah dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Ya, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasuli ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Dan sebenarnya ayat itu sehingga ayat yang ke-93. Ya, baik, nanti saya ada nukilkan dekat nota ni ayat-ayat tersebut. Kita boleh baca bersama-sama insya-Allah. Dan dinukilkan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menukilkan riwayat Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala yang menceritakan bahawa di antara sahabat-sahabat Nabi yang datang memohon izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berperang, yang mana Nabi tidak mengizinkan mereka sebab Nabi tak memiliki kenderaan dan mereka tak mempunyai kemampuan untuk bersama-sama pergi berperang. Siapa di antara mereka yang disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, 7 orang daripada Bani Amr bin Auf, daripada Bani Waqif Harami dan yang lain-lain hadirin yang terlalu banyak dinukilkan dekat sini. Cuma apa yang saya nak sebutkan di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peperangan ni, ada di antara para sahabat Nabi yang mereka memang nak sangat menyertai peperangan, tetapi disebabkan uzur, disebabkan apa yang mereka alami, kekangan yang mereka alami, sehingga mana menyebabkan Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka, memberikan mereka kemaafan dan keuzuran. Tetapi dalam keadaan tersebut hadirin yang dirahmati Allah, mereka sedih dan menangis. Sebab apa? Mereka tak dapat nak pergi perang. Punyalah mereka sungguh-sungguh nak pergi menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan keuzuran yang mereka miliki, maka mereka tak dapat menyertai, dan Allah Taala Maha Pengampun, Allah ampunkan mereka. Baik. Berkaitan dengan peperangan Tabuk ni juga hadirin yang dirahmati Allah Taala, ada satu kisah yang sangat bermanfaat yang kita boleh kongsikan. Tapi kisah itu sangat panjang dan saya tinggalkan kisah tersebut untuk tuan-tuan puan-puan rujuk insya-Allah, cari bahan-bahan buku-buku berkaitan dengan sirah para sahabat Nabi, khasnya peperangan Tabuk. Tuan-puan boleh baca secara detail kat situ. Cuma saya nak cerita secara ringkas saja berkaitan dengan kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan juga 2 orang sahabat Nabi yang lain. 3 orang sahabat yang mana kisah taubat mereka ini
Allah Ta'ala turunkan beberapa ayat Al-Quran yang mana ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahawa Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Mereka bertaubat sebab apa, hadirin? Mereka bertaubat sebab mereka tidak menyertai peperangan Tabuk. Ya, mereka tidak menyertai peperangan Tabuk. Ada uzur tak? Tak ada uzur. Tak ada alasan, tak ada keuzuran. Mereka memang tak pergi menyertai peperangan tanpa ada alasan dan keuzuran. Dan mereka sangat menyesal dengan perbuatan mereka tersebut. Mereka datang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka kata dekat Nabi, kami tak ada apa-apa alasan, kami tak ada apa-apa uzur, kami memang tak pergi menyertai peperangan disebabkan keadaan yang ketika itu memang menyebabkan kami tak pergi berperang. Maka akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mereka ini diboikot dalam tempoh yang sangat lama, hadirin, 50 hari. Bukan boikot yang kecil-kecil. Boikot tidak ditegur sapa mereka, tidak dijalankan muamalah bersama mereka, hatta Rasulullah SAW memerintahkan untuk isteri-isteri mereka meninggalkan mereka. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka. Kisah ni panjang, hadirin, tak sempat untuk kita cerita detail kat sini. Cuma saya tinggalkan dengan tuan-tuan perempuan untuk sama-sama membacanya dan ambil manfaat dan faedah daripada kisah tersebut. Kisah yang sangat memberikan bekas kepada hati-hati mereka yang berusaha untuk mengikuti jalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tuan-tuan perempuan boleh cari kisah berkaitan dengan taubat sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat Nabi yang lain yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Ya, itu pun di antara kisah yang sangat bermanfaat, hadirin. Dan ini yang saya sebutkan sebentar tadi, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-90 hingga 93. Yang mana ayat ini memang berkaitan dengan kaedah ataupun ayat ayat kaedah yang kita ambil daripada kitab Qawaid Qurani tadi. Firman Allah Taala dalam surah At-Taubah ayat 90 hingga 93. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, saya bacakan sepintas lalu ya hadirin. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Tidak ada dosa kerana tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau memberi kenderaan kepada mereka lalu engkau berkata aku tidak memperolehi kenderaan untuk kamu untuk membawa kamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana sedih disebabkan mereka tidak memperolehi apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Ya Allah, dahsyat hebat para sahabat Nabi ini, tuan-tuan ni. Kemudian innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dhinuka wa hum aghniya radu bi ay yakunu ma'al khawalif wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepada kamu untuk tidak ikut berperang. Padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. So ini di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat ataupun beberapa perkataan yang dinukilkan oleh penulis kitab ini, iaitu Dr. Umar hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maksud kaedah, orang-orang yang memiliki uzur yang benar untuk tidak menyertai peperangan akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang kita jelaskan sebentar tadi. Dan kaedah ni sebenarnya kita boleh praktikkan dalam ruang yang sangat luas. Dan ini merupakan di antara perkataan yang disebutkan oleh Dr. Umar dalam buku dia hadir ini.
Maksudnya dalam ruang yang luas ni, walaupun ayat ini Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah sahabat-sahabat Nabi yang mohon uzur dan uzur mereka diterima, dan juga ada di antara orang-orang munafik secara umumnya di zaman Nabi yang mana mereka memohon uzur dan alasan untuk tidak menyertai peperangan dengan alasan-alasan yang tidak benar, dengan alasan-alasan yang tak boleh diterima. Tetapi kaedah ini, kata Dr. Umar hafizahullah ta'ala, boleh dipraktikkan dalam ruang yang luas. Ruang yang luas bagaimana, hadirin, kita akan tengok setelah ini, insyaAllah. Baik, kewajipan sesuatu perkara akan diangkat kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang memiliki keuzuran yang diterima dalam syariat. Sebagaimana yang kita sebutkan kisah sahabat Nabi. Tak kala jihad diserukan, maka sesiapa yang berkemampuan wajib untuk menyahut seruan tersebut, melainkan mereka yang memiliki keuzuran. Dan kewajipan tersebut diangkat kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka memiliki keuzuran. Dan keuzuran tersebut Allah Subhanahu Wa Taala terima, yang mana contoh-contoh keuzuran yang setelah kita sebutkan sebentar tadi. Baik. Bentuk-bentuk aplikasi kaedah ni, hadirin yang dirahmati Allah Taala. Orang yang sentiasa berusaha melakukan kebaikan dijanjikan natijah yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara bentuk kesimpulan daripada apa yang dibawakan oleh penulis buku ni. Dia cerita panjang, penulis buku ni cerita panjang berkaitan dengan poin ni. Maksud orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan dijanjikan natijah yang baik oleh Allah Ta'ala ni, hadirin, maksudnya adalah tak kala seseorang ataupun satu golongan yang mana mereka berusaha untuk melakukan kebaikan, pada masa yang sama, bila mana mereka melakukan kebaikan, terdapat di sana mungkin kekurangan, kesilapan, kelemahan. Walaupun terdapat kelemahan, kekurangan, kesalahan, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tetapi kelemahan, kekurangan, kesalahan tersebut diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pada masa yang sama, akhirnya mereka semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kebaikan. Ya. Sebab itulah dekat dunia ni kita kena berusaha untuk sentiasa melakukan kebaikan. Dalam keadaan kita berusaha untuk melakukan kebaikan, bila mana adanya kelemahan, kekurangan, keuzuran, dan kita berharap pada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keampunan, insya-Allah Taala. Tidak menyesal, hadirin ni, tidak akan sia-sia sampai bila-bila pun di antara sunnatullah orang yang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan pelihara mereka. Bahkan itu merupakan di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyeru pada diri saya terutamanya, keluarga saya, tuan-tuan puan-puan yang bersama, untuk kita sama-sama senantiasa berusaha untuk terus menjadi orang yang baik dan melakukan amal kebaikan. Untuk diri kita sahaja pada masa yang sama, bukan sahaja untuk diri kita sahaja, afwan, tetapi untuk seluruh manusia. Dan semoga sebab usaha kita untuk melakukan kebaikan, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan berikan kita natijah yang baik. Lihatlah kepada kebaikan dan sumbangan orang yang melakukan kebaikan apabila mereka melakukan kesalahan dan kesilapan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Apabila ada di antara orang yang melakukan kebaikan ni, ataupun kita katakan figure-figure yang kehadapan melakukan kebaikan, melakukan sumbangan secara umumnya, hadirin yang dirahmati Allah. Apabila dalam keadaan mereka melakukan kebaikan dan sumbangan tersebut ada kesalahan sebagai contoh, ada kelemahan, maka kita usahakan untuk nasihatkan mereka, sampaikan mereka dengan nasihat yang baik. Doakan kebaikan untuk mereka. Sebab apa, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala? Tak ramai di antara manusia yang bersedia untuk melakukan kebaikan. Apatah lagi melakukan kebaikan itu untuk orang lain. Ya, maka itu di antara bentuk yang diajar kepada kita oleh Al-Quranul Karim. Dan diberikan contoh dekat sini oleh penulis kitab ni, Dr. Umar hafizahullah Ta'ala. Beliau memberikan satu bentuk contoh sebagai pengajaran untuk kita. Beliau berkata, afwan, beliau memberikan situasi-situasi di seperti mana dekat sebagai contoh dekat sekolah, kemudian apa ni kita katakan NGO yang melakukan dakwah dan kebajikan sebagai contoh. Kemudian beliau menukilkan para duat, para pendakwah, para ulama, yang mana secara umumnya semua mereka ini berusaha untuk melakukan kebaikan untuk kaum muslimin khususnya dan umumnya seluruh manusia. Dan apabila adanya kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang dilakukan ataupun yang mereka tak sedar, maka kita yang melihat kekurangan, kelemahan, keuzuran tadi kena berusaha untuk menasihati dengan nasihat yang baik. Jangan disebabkan keburukan, kesalahan-kesalahan yang mungkin kecil ada dengan rahmati Allah, bahkan mungkin kesalahan-kesalahan tersebut
dilakukan dalam keadaan mereka tak sedar, bahkan mungkin mereka tak menyedari kesilapan tersebut. Jangan disebabkan itu kita menafikan kebaikan yang banyak yang telah mereka lakukan, yang mereka sumbangkan untuk umat ini. Maka itu di antara kaedah yang diajarkan kepada kita oleh Al-Quranul Karim. Ya. Sampaikan nasihat yang baik kepada mereka yang telah banyak melakukan kebaikan dan pengorbanan dalam agama tak kala didapati kesalahan pada mereka. Sebagai contoh mudah hadirin para pendakwah umumnya. Apatah lagi kita mengetahui para pendakwah yang mana yang mereka habiskan umur mereka dengan ilmu, dengan dakwah, dengan usaha untuk mengajar manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk dakwah penyampaian ilmu, dalam bentuk dakwah al-amru bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Tak kala mereka menyampaikan dakwah dan sebagainya, mungkin ada kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan yang mana mungkin mereka pun tak sedar hadirin. Maka janganlah disebabkan kesalahan, kesilapan, kekurangan yang mereka sampaikan itu menyebabkan kita menafikan sumbangan yang banyak yang mana sebenarnya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kelemahan kesalahan mereka. Dan kita doakan mereka insya-Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati mereka. Ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kesimpulan dan pengajaran hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama sekali, tidak sama mereka yang memiliki uzur yang benar dan tidak benar apabila mereka meminta uzur agar tidak menyertai peperangan. Khasnya berkaitan dengan kisah peperangan yang kita kongsikan sebentar tadi. Tak sama hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan respon mereka pun tak sama. Tak kala Rasulullah SAW mengizinkan ataupun membenarkan mereka tak pergi perang sebagai contoh. Para sahabat Nabi yang memiliki uzur yang benar ni, tak kala Nabi tak izinkan sebab mereka ada keuzuran, mereka sangat sedih, mereka sedih, menangis hadirin. Sehingga Allah Ta'ala punya suka dengan keadaan itu, Allah Ta'ala turunkan ayat memuji para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak sama dengan mereka yang memiliki uzur yang tak benar, sebagai contoh orang-orang munafik. Orang-orang yang memang tak nak menyertai peperangan. Kalau tuan-tuan baca kisah peperangan, kisah taubat sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan dua orang sahabat Nabi yang lain, sebelum tiga orang sahabat Nabi ini datang, bahkan Nabi sebenarnya mencari mereka. Di mana mereka ni? Nabi sebut nama sahabat-sahabat ni semasa Nabi SAW tiba dekat Madinah, Nabi salat sunat, setelah tu Nabi sebut nama-nama mereka. Mana mereka? Kenapa mereka tak menyertai peperangan? Sebelum tu hadirin, terdapat orang-orang munafik datang jumpa Nabi, cerita alasan, macam-macam alasan. Nabi lepaskan mereka dan sebagainya, dan pada masa yang sama Allah Ta'ala maha mengetahui hati-hati mereka. Dalam keadaan tiga orang sahabat ni datang, mereka jumpa Nabi SAW, ditanyakan kepada mereka kenapa mereka tak menyertai peperangan Tabuk, maka mereka dengan penuh yakin dengan Allah Ta'ala, mereka bertaubat kepada Allah, mereka jujur dengan Nabi SAW. Bahkan mereka kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ada di antara mereka kata, sesungguhnya saya ini merupakan seorang yang sangat mahir berucap ataupun seorang yang sangat mahir berkata-kata. Tetapi saya tak akan berikan alasan. Saya tak akan berikan apa jua alasan ketika ini. Sebab memang tak ada alasan, dia kata. Allah Ta'ala uji keadaan sahabat-sahabat ni semasa sebelum peperangan, semasa peperangan diseru hadirin, Allah Ta'ala berikan mereka berupa nikmat-nikmat, kesuburan tanaman-tanaman. Itu di antaranya yang Allah Ta'ala uji mereka. Dan mereka bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat mereka. Ini kisahnya hadirin kita cari insya-Allah. Boleh baca kan untuk diri sendiri dan juga ceritakan kepada keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita dapat mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kisah-kisah para sahabat ni hadirin kita kena ceritakan, khususnya kepada keluarga kita terutamanya, dan juga umum kaum muslimin. Sebab apa? Mereka ni adalah generasi yang terbaik. Mereka ni adalah generasi yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, khairul nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zaman aku, iaitu Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kan? Kena baca hadirin yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, baca kisah para sahabat Nabi. Puan-puan, baca kisah para sahabiah. Untuk anak-anak kita, kita cari sumber-sumber kisah-kisah berkaitan dengan kanak-kanak di zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, kita berusaha untuk mengenali para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Puan-puan, berusaha untuk mengenali para sahabiah, khususnya ummahatul mukminin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Anak-anak kita kenalkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Berusaha untuk kita mengenalkan mereka dengan para sahabat dengan satu bentuk harapan agar mereka, bahkan kita terutamanya, ada keinginan, ada semangat untuk apa? Mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam kehidupan kita. Sebab mereka ni adalah generasi yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak kisah di dalam Al-Quran berkaitan dengan mereka, hadirin. Pada masa yang sama, anak-anak kita kenalkan mereka dengan para sahabat dengan satu bentuk harapan, mudah-mudahan anak-anak kita pun berusaha untuk mengikuti para sahabat sebagai idola mereka. Kita kena tanyakan pada diri kita, hadirin. Kita kenalkan generasi kita dengan siapa? Pada masa yang sama, generasi kita mengenali siapa dalam hidup mereka. Pada masa yang sama juga, generasi kita mengambil siapa dalam kehidupan mereka yang mereka jadikan contoh untuk mereka jalani kehidupan mereka. Siapa yang mereka ikut? Pastinya jika tuan-tuan tanyakan, siapa generasi yang terbaik untuk kita ikut dalam kehidupan kita, untuk kita mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat, pastinya insya-Allah taala adalah generasi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang Allah taala keluarkan bagi faedah manusia. Ayat itu, khitab perkataan Allah taala itu untuk siapa, hadirin? Kuntum, antum dekat situ untuk siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kepada kita pula untuk menjadi seperti mana mereka yang termasuk di kalangan sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Kita kena berusaha untuk mengikuti jalan beragama mereka, jalan kehidupan mereka. Barulah kita juga akan termasuk di kalangan khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi yang dirahmati Allah. Pesanan tu untuk saya terutama. Kita kena kenalkan anak-anak kita, generasi kita dengan generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang sentiasa, yang kedua, orang yang sentiasa berusaha melaksanakan amal kebaikan, insya-Allah akan memperoleh kesudahan yang baik. Dan pada masa yang sama, hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan hati-hati kita, memberikan kita kekuatan untuk kita istiqamah sehingga akhirnya insya-Allah. Dan semoga Allah Ta'ala terima amal kita dan Allah Ta'ala memudahkan bagi kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah Ta'ala Maha mengetahui setiap perbuatan hamba-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati kita ni yang ketahui apa yang ada di dalamnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dalam keadaan dekat dunia ni, apa juga sebagai contohlah kan, dekat dunia ni manusia dia boleh menjadikan alasan-alasan yang pelbagai untuk membela diri dia. Ya. Tetapi dekat akhirat, hadirin yang dirahmati Allah, tak ada guna dah pembela-pembela itu. Tak ada guna dah peguam-peguam dan sebagainya ketika itu sebagai contoh. Sebab apa? Tubuh-tubuh badan kita sendiri yang akan menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua insya-Allah. Wallahu taala alam bissawab. Setakat ini hadirin kaedah yang ke-7 jelas ke? Boleh faham insya-Allah? Jelas tak kaedah yang ke-7? Ada persoalan untuk kaedah yang ke-7? Sebelum kita pergi kepada kaedah yang ke-8. Jazakumullah khairan tuan-tuan puan yang bersama dengan kita. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, nak tanya sikit Ustaz. Okey, tentang amal kebaikan ini ya. Okey, amal kebaikan ini, adakah amal kebaikan diri kita sendiri dengan Allah? Ya. Ya? Itu saja ataupun kita amal kebaikan kita dengan seluruh masyarakat macam Ustaz boleh jelaskan tak? Boleh insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Aziah atas persoalan. Bila mana ditanyakan berkaitan dengan amal kebaikan yang hadirin, semestinya ada dua bentuk amal kebaikan. Yang pertama, amal kebaikan berkaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal kebaikan berupa berkaitan dengan manusia, hubungan sesama manusia yang kita sebutkan sebagai hablum minan nas. Dan kita kena memahami bahawa kedua-dua hubungan ni dalam kehidupan kita sangat penting.
Dan kita kena berusaha untuk menjaga kedua-dua bentuk hubungan ini. Sama ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan sesama manusia. Kita jangan memberatkan salah satu daripada keduanya, tuan-tuan hadirin. Kena dua-dua. Dua-dua sangat penting. Jangan menjadi di antara sebahagian daripada golongan manusia yang mana mereka hanya menitik beratkan ataupun mementingkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mereka jaga solat, betul-betul jaga. Mereka jaga dari sisi sudut amal saleh, Quran, azkar, apa juga bentuk amalan yang lain berbentuk hubungan khusus dengan Allah Taala. Tetapi pada masa yang sama, amal kebaikan berupa hubungan dengan sesama manusia dia tak jaga. Contoh, dia menyakiti jiran dia, dia tak mengeluarkan perkataan yang baik tak kali dia mengeluarkan perkataan. Pada masa yang sama tidak menghormati orang lain, pada masa yang sama tidak berusaha untuk membuat kebaikan dengan orang lain, memudahkan urusan orang lain. Ini di antara perkara yang kita kena usahakan untuk perbaiki. Sedangkan kedua-dua ni merupakan amal kebaikan yang kesemuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih berat hadirin yang dirahmati Allah bila mana kita sebutkan apabila kita melakukan kesalahan kepada siapa? Kepada manusia yang lain. Dan itu di antara perkara yang disampaikan oleh para ulama kita secara umumnya. Apabila kita melakukan kesalahan berbentuk kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Ghafur. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tetapi apabila kita melakukan kesalahan berkaitan dengan sesama manusia, itu sangat berat. Tanggungjawab yang sangat berat, bahkan pada masa yang sama jika tak diusahakan untuk dimohon kemaafan, maka itu di antara tanggungjawab yang akan ditanggung dekat akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal dengan sekecil zarrah kebaikan, maka dia akan mendapat hasilnya, maka dia akan melihat hasilnya dekat akhirat kelak. Maka barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sekecil zarrah, maka dia akan melihat hasilnya dekat akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Maknanya kebaikan, amal kebaikan tu bersifat kedua-duanya, sama ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sesama manusia. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Mudah-mudahan menjawab persoalan Puan Aziah, insya-Allah. Ada persoalan yang lain berkaitan dengan kaedah kita yang ke-7. Ada kaedah sebelum kita masuk ke kaedah yang ke-8. Boleh faham jelas insya-Allah hadirin? Baik, saya anggap jelas insya-Allah ya. Seterusnya kaedah yang ke-8 yang dinukilkan oleh penulis Dr. Umar hafizahullah taala dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang bermaksud seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Ya? Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Baik. Sekejap ya. Screen sharing has stopped as the share is closed. Afwan. Sekejap ya, hadir sekejap. Mana saya punya slide dah? Allah Akbar. Baik. Baik. Mana dah tadi? Ini. Okey. Perkenalan berkaitan dengan kaedah yang ke-8. Kaedah yang ke-8 ni merupakan kaedah Al-Quran yang sangat agung berkaitan dengan berkenaan prinsip keadilan. Beberapa ayat Al-Quran yang lain berkaitan dengan kaedah ni hadirin ni. Yang pertama dalam surah Al-An'am ayat yang ke-164, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15, dalam surah Fatir ayat yang ke-18 juga Allah Taala menukilkan perkataan yang sama. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan yang keempat surah An-Najm ayat yang ke-38 Allah Taala berfirman alla taziru waziratu wizra ukhra, iaitu bahawa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang paling penting hadirin untuk pengenalan ni,
Kaedah ni merupakan kaedah berkaitan dengan prinsip keadilan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Semestinya orang yang melakukan dosa, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu di antara konsep ni. Maknanya kalau kita memang tak ada kaitan dengan dosa tersebut, kita tak akan tanggunglah secara umumnya. Baik, maksud kaedah ni hadirin yang dirahmati Allah. Berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Ini afwan, typo kat sini. Berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, begitu juga sebaliknya. Buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas dengan buruk. Dan seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang yang lain setelah ditegakkan hujah ke atas perkara tersebut apabila ia tak ada kaitan dengan perkara tersebut. Dan dinukilkan dekat sini perkataan al-wizru, ya, al-wizru, yang mana al-wizru ni perkataan yang diambil kepada perkataan wala taziru tadi, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ada beberapa perkataan yang berkaitan dengan al-wizru dekat sini hadirin. Al-wizru bermaksud al-hamlu, iaitu apa yang dipikul oleh manusia di belakangnya. Sebab itulah diumpamakan, disebut dosa itu sebagai al-wizru, iaitu bebanan yang ditanggung oleh manusia. Bebanan yang ditanggung oleh manusia. Dosa ni hadirin, Allahul Musta'an. Dosa ni adalah bebanan, yang mana bebanan tersebut kita akan bertanggungjawab dengannya. Kita akan menanggungnya. Dan semoga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa dan kesilapan kita insya-Allah Ta'ala. Kemudian, kaedah ini untuk seluruh manusia. Bukan sahaja untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia merupakan kaedah yang berkaitan dengan syariat seluruh manusia. Penulis kitab ini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, saya tak catat dekat sini hadirin, dalam suratul Najmi ayat yang ke-33 hingga 41. Panjang ayat tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita alladhi tawalla wa 'ata qalilan wa akda. 'indahu 'ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa. Terjemahannya hadirin, maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mahu memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan berkaitan perkara yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakannya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa AS dan lembaran-lembaran Ibrahim AS yang selalu menyempurnakan janji? Iaitu bahawa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahawasanya seorang manusia tidak akan memperolehi selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahawasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Maknanya hadirin, kaedah ini berkaitan dengan syariat seluruh umat manusia, bukan sahaja kepada umat Nabi SAW. Sebab itulah beberapa ayat yang dinukilkan oleh penulis kitab hadirin, di antaranya suratul Ankabut ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa orang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dan firman Allah Ta'ala dalam suratul Nahl ayat yang ke-25, wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Mereka akan menanggung sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka disesatkan. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah, ayat ni berkaitan dengan apa? Dosa-dosa yang mereka tanggung sebab mereka yang menyebabkan orang lain buat dosa. Saya rasa jelas kot insya-Allah. Maknanya, kalau kita menjadi sebab orang lain buat dosa, kita yang menjadi sebab orang lain buat dosa, setiap kali perlakuan dosa tersebut dilakukan oleh orang lain, kita akan tanggung. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili
barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, setiap pelaku kebaikan yang dilakukan oleh setiap kebaikan yang dilakukan oleh pelaku kebaikan setelah itu, maka ia akan mendapat pahala sama dengan pelaku kebaikan. Sama juga keadaannya hadirin yang dirahmati Allah. Sebaliknya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, barang siapa yang menjadi sebab keburukan, yang menunjukkan kepada keburukan, maka setiap dosa yang ditanggung oleh pelaku keburukan tadi, yang menyebabkan ataupun yang menunjukkan kepada pelaku keburukan tadi juga akan menanggung dosa yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ustaz, Ya, okey nak tanya. boleh. Okey, Ustaz kata seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain ya. Okey, Ya. bagaimana ya kalau kata anak kita melakukan dosa, adakah ibu bapa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Terima kasih Puan. Ini pun antara yang sebenarnya saya nak sebutkan juga dalam poin yang berkaitan kaedahnya tadi. Yang mana umum kadang kita salah faham. Sehingga mana contohlah ada yang menyatakan ataupun diviralkan ataupun ditulurkan satu bentuk keadaan, kamu janganlah buat dosa, kesian mak ayah kamu dekat kubur. Betul tak? Itu di antara contoh-contoh yang banyak disebarkan lah. Kesian mak ayah kamu dalam kubur, kamu janganlah buat dosa. Hadirin, berkaitan, jawapan dia adalah kaedah ni sebenarnya. Apa yang disampaikan tu secara umum tak benar hadirin yang dirahmati Allah. Detailnya macam ni. Baik. Mak ayah, sebagai mak ayah, mereka bertanggungjawab untuk membawa anak mereka, untuk mendidik anak mereka dengan didikan yang baik dan juga didikan yang benar. Tanggungjawab mereka untuk mendidik, memberikan anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik, dengan kita katakan petunjuk yang baik. Sampai satu tahap umur anak-anak ni hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila mereka telah sampai satu tahap umur mukallaf ataupun umur yang mereka dah boleh bezakan, mereka dah mampu untuk bezakan di antara kebenaran dan kebaikan, kebenaran dan juga kebatilan, ataupun mereka dah boleh bezakan di antara dosa dan juga pahala. Ketika itu mereka menanggung setiap perbuatan mereka. Sebenarnya mak ayah telah menunaikan tanggungjawab mereka. Cuma bila mana anak-anak sebagai contoh, tak kala mereka melakukan kesalahan, dosa yang mereka tanggung tu, dosa yang mereka lakukan, mereka akan tanggung sendiri. Mak ayah mereka tak tanggung bersama, tidak. Melainkan jika mak ayah tadi redha dengan perbuatan tersebut, pada masa yang sama jika masih hidup, mak ayah tadi tak menegah ataupun mencegah perbuatan jahat ataupun dosa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Adapun mereka menanggung dosa anak-anak mereka, tidak hadirin yang dirahmati Allah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sama kaedah ni. Kaedah ni memang menjawab persoalan Puan Aziah tadi dan menjawab persoalan-persoalan yang disebarkan pun. Mak ayah, jika mereka dah sampaikan apa yang mereka wajib sampaikan dan jika mereka dah tunaikan tanggungjawab mereka sebagai mak ayah, memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan yang baik sebagai contoh, maka mereka tak bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Kan? Sebab apa hadirin? Saya boleh berikan contoh yang lain pula. Anak-anak para anbiya alaihissalatu wassalam. Ini contoh mudah lah kita nak faham. Tak semua anak-anak para anbiya, bahkan ada anak-anak mereka yang tidak mengikuti mereka. Sebagai contoh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan isteri-isteri mereka pun tak ikut. Ada di antara mereka, isteri-isteri mereka pun tak ikut. Adakah kita nak kata Nabi Nuh alaihissalam ataupun nabi-nabi yang isteri ataupun anak mereka tak ikut mereka, mereka akan tanggung dosa mereka? Tidak. Tidak, sama sekali. Maknanya sebagai mak ayah kita kena tahu tanggungjawab kita, kita kena tahu kewajipan kita, kita usahakan untuk menunaikan sebaiknya, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita masih hidup dekat dunia, kita kena senantiasa untuk ambil tahu dengan urusan anak-anak kita hadirin. Kena hidup dalam keluarga kita suasana dakwah. Maksud suasana dakwah ni apa? Suasana mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Adapun dosa, tidak tanggung hadirin, tidak. Anak-anak tu akan tanggung dosa mereka sendiri. Sebab apa? Mereka tak boleh bezakan di antara dosa dan pahala. Mak ayah, tanggungjawab telah disampaikan. Cuma sebagai mak ayah tadi kita katakan, kita doa pada anak-anak kita, kita mohon pada anak kita, kita doa pada Allah, semua anak-anak kita diberikan hidayah, contoh berubah ke arah lebih baik sebagai contoh.
Pada masa yang sama, jika kita masih hidup dekat dunia ni, kita sampaikan nasihat, kita cuba untuk sampaikan kepada mereka, ajak mereka kepada kebenaran, larang mereka daripada kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam. Okey Ustaz, okey, itu antara anak dengan ibu bapa. Bagaimana pula isteri dengan suami? Sama juga? Kalau isteri sama juga ya? Sama. Dia secara umumnya lebih kurang sama. Cuma pendetilan tu sebagai contoh, suami isteri pun sama juga. Suami isteri pun apabila telah menunaikan tanggungjawab, sama-sama telah menunaikan tanggungjawab. Maksudnya apa? Contohlah, salah seorang pasangan tersebut melakukan kesalahan. Kewajipan salah seorang daripada mereka adalah untuk menasihati, untuk mendoakan, kalau sebagai suami itu untuk mendidik, untuk tarbiyah dan sebagainya. Tapi jika tak ikut, maka itu bukan kesalahan mereka. Mereka telah terlepas tanggungjawab mereka. Kan? Kita sebutkan contoh juga sebentar tadi. Ada di antara isteri para anbiya alaihissalatu wassalam yang tak ikut mereka pun. Adakah kita nak kata mereka akan tanggung dosa pasangan mereka? Tidak. Pastinya mereka telah tunaikan tanggungjawab mereka sebagai suami, iaitu menyampaikan, mendidik, menasihati. Akhirnya yang mana nasihat tersebut tidak diikuti sebagai contoh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah, di rumah kita secara umumnya, di institusi keluarga kita, kena ada suasana dakwah ni. Suasana dakwah ni maksudnya apa? Suasana mengajak manusia kepada kebenaran, mencegah manusia daripada kemungkaran. Kita kena ada suasana dalam keluarga besar kita, hadirin. Jika ada yang melakukan kesalahan, kita kena tegur dengan baik, tegur dengan hikmah, tegur dengan bijaksana. Kan? Pada masa yang sama, sentiasa kena usaha untuk ajak keluarga kita sama-sama. Sebab apa? Dekat dunia ni, kita masih mampu untuk menolong keluarga kita. Dekat dunia ni kita kena ajak bersama-sama. Dekat dunia ni tak ada istilah kita kena pentingkan diri kita masing-masing. Kita je yang nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Syurga Allah Ta'ala yang sangat luas tu bukan untuk kita saja. Bahkan memang kita diseru untuk bawa seluruh manusia. Apatah lagi orang yang kita sayangi, iaitu keluarga kita, hadirin. So kita kena ada sentiasa keadaan tu, kita kena ajak. Alhamdulillah kita buat kebaikan, Allah Ta'ala mudahkan kita. Pada masa yang sama kita juga kena fikir, risau macam mana untuk kita punya keluarga secara khas ni. Kita punya suami, isteri, anak-anak kita terutama ni. Sebab ni kerabat kita. Orang-orang yang paling utama untuk kita sama-sama fikirkan mereka. Sebelum yang kita sebutkan secara umumnya umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya boleh respon lah puan setakat yang saya faham. Semoga bermanfaat insya-Allah. Jelas puan Azia? InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Dan pada masa yang sama hadirin, mungkin saya juga boleh sebutkan, kita jangan perkecilkan doa ataupun keajaiban doa. Doa ni sangat ajaib hadirin ni. Doa ni sangat ajaib. Kita kena, bahkan ia merupakan satu bentuk kaitan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mohon doa banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati manusia ni yang pegang tu Allah. Tak kala kita mengajak orang kepada kebaikan sebagai contoh, janji Allah Ta'ala yang akan diperbaiki, yang akan mendapat ganjaran pahala, terutamanya siapa? Yang mengajak tadi. Adapun orang yang diajak tadi terpulang pada Allah Ta'ala. Sebab hidayah itu milik Allah. Yang penting kita usahakan untuk mengajak dan terus mengajak. Dan kita tambah dalam keadaan kita ajak kebaikan tersebut, kita tambah dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selalu disampaikan oleh para ulama kita, para pendakwah kita. Tak kala kita ajak orang kepada kebaikan, jangan lupa untuk kita mendoakan juga kepada mereka. Maknanya kita dakwahkan manusia pada siang hari sebagai contoh. Pada tengah malam kita doa mohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahanlah hidayah ataupun mudah-mudahan kebaikan ataupun kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan, yang saya dakwahkan itu sampai kepada fulan, sampai kepada fulanah sebagai contoh. Doa ni hadirin sangat ajaib. Doa seorang suami pada isteri dia, sama juga isteri pada suami. Apatah lagi doa mak ayah kepada anak-anak mereka, doa anak-anak juga kepada mak ayah mereka. Doa ni sangat ajaib. Sebab apa? Kekuatan doa ni, ya Allah, daripada seorang yang mungkin jauh sangat daripada perintah Allah, kan? Disebabkan keajaiban doa ni hadirin, ia akan boleh menjadi seorang yang sangat dekat dengan Allah. Kisah siapa yang kita boleh kaitkan dengan apa yang disebutkan ni hadirin? Kisah berkaitan dengan masuk Islamnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Kalau tuan-puan baca, hadirin baca kisah bagaimana asbab Umar bin Khattab memeluk Islam, salah satu asbabnya adalah doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mohon doa pada Allah Taala, ya Allah, di antara dua Umar, kan di antara Abu Jahal dan juga Umar bin Khattab, engkau pilihlah yang terbaik untuk menguatkan Islam ataupun lebih kurang menguatkan agamamu ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memeluk Islam. Tuan-tuan bayangkan Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana asalnya sebelum memeluk Islam seorang yang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab menjadi di antara hamba Allah yang sangat takut dengan Allah Taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Umar sebagai dua orang sahabat Nabi yang paling rapat. Setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang paling rapat dengan Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tuan-puan bayangkan betapa Allah Taala muliakan Umar bin Khattab ni, sehingga kini tuan-puan kita boleh pergi ziarah dekat Masjid Nabawi. Allah Taala muliakan Umar bin Khattab dikebumikan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dekat dunia ni tuan-puan, dekat dunia ni 3 jenazah ni sahaja yang confirm jenazah tu jenazah mereka. Maksudnya, hadirin, maksud perkataan saya ni, tuan-puan, bila tuan-puan pergi ziarah dekat Masjid Nabawi dan tuan-puan pergi ziarah kubur Nabi SAW dan juga dua orang sahabat Nabi ni, tuan-puan yakin dengan sempurna yakin bahawa memang Nabi dan dua orang sahabat ni memang itulah kubur mereka. Adapun selain daripada itu tuan-puan yang dirahmati Allah, ia merupakan perkataan-perkataan ataupun dakwaan-dakwaan. Kalau tuan-puan pergi kubur-kubur para anbiya yang lain, sebagai contoh yang dikatakan, kalau tuan-puan pergi dekat Mesir, banyak dikatakan ni kubur Nabi ni kubur Nabi ni kubur Nabi ni. Itu hanya dikatakan, tak pasti. Siapa yang boleh pastikan? Sebab berita itu sampai daripada zaman yang sangat lama, dan siapa boleh pastikan itu kubur mereka? Sebab ada di antara nabi-nabi dikatakan kubur ni di negeri ni, ada pula kata kubur ni dekat negeri ni. Kan? Tetapi untuk Nabi SAW dan dua orang sahabat Nabi ni, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, memang dah confirm dah dekat Masjid Nabawi, dekat Madinatul Munawwarah. Cuma nak cerita keajaiban doa ni hadirin ni, jangan lupa untuk kita yakin dengan doa. Jangan kita perkecilkan doa. Alah nak doa ni ajaib tuan-puan. Dan jangan putus asa dengan doa. Sekali doa Allah tak terima, doa lagi. Sampai bila? Sampai Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Kita jangan putus asa dalam berdoa. Sekali doa, 10 kali doa, Allah Taala tak terima. Kita pun tinggal doa. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ciri-ciri doa yang Allah Taala tak kabulkan sebagai contoh, iaitu berputus asa dengan doa. Jangan kita putus asa dengan doa, hadirin. Ya. Semoga Allah mudahkan kita insya-Allah. Baik. Bentuk-bentuk aplikasi kaedah ni. Bentuk-bentuk aplikasi kaedah yang ke-8 ini. Seperti mana yang pertama, aplikasi dalam kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Hadirin boleh baca detail cerita berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam ni dalam surah Yusuf. Dan saya rasa Ustazuna Kekanda Ustaz Yusuf Arba'in pun ada tadabbur surah Yusuf ni kan. Tuan-puan boleh baca ataupun tuan-puan boleh dengar kuliah-kuliah Ustazuna Ustaz Yusuf berkaitan dengan tafsir surah Yusuf ni. Memang di antara kisah yang sangat menarik tuan-puan. Ni ada banyak kitab-kitab para ulama khusus cerita tentang kisah Nabi Yusuf ni. Dan dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala cerita dalam surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf AS ni di antara ahsanul qasas, kan, di antara cerita yang terbaik yang kita boleh ambil pengajaran. Apa cerita dia hadirin? Berkaitan dengan aplikasi Nabi Yusuf AS, tak kala Nabi Yusuf AS melakukan helah untuk mengambil saudara lelaki dia yang bernama Bunyamin dengan meletakkan piala tempat minum dia dekat dekat karung ataupun dekat tempat bekalan-bekalan Bunyamin. Maka tak kala Nabi Yusuf AS letak dekat kira karung Bunyamin ni. Karung ni macam mana sebut hadirin ni? Karung ni macam tempat bekalan orang dulu simpan barang-barang mereka kan. Maka ni kisah yang panjang, cuma ringkas dekat sini. Tak kala Nabi Yusuf AS meminta untuk Bunyamin itu tinggal bersama dia sebab piala tu ada dalam karung Bunyamin,
ataupun kantong Bunyamin tadi, maka adik-beradik dia yang lain kata apa? Dalam surah Yusuf ayat yang ke-78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Wahai al-aziz, sesungguhnya ia mempunyai, yakni Bunyamin mempunyai seorang ayah yang sudah tua. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Nabi Yusuf AS menjawab, hadirin, dalam surah Yusuf ayat yang seterusnya, Ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladzalimun. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar akan berlaku zalim. Maknanya yang ditemukan piala tadi dekat beg siapa hadirin? Dekat kantong, dekat karung, dekat beg siapa? Dekat beg ataupun karung ataupun kantong Bunyamin. Maka Nabi Yusuf AS kata, aku tidak akan hukum orang yang lain. Maksudnya yang aku akan ambil tu adalah Bunyamin. Tu aplikasi kaedah ni berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS. Berbeza dengan kisah siapa hadirin? Yang tidak mengambil aplikasi ini dalam kehidupan ni. Siapa? Kisah siapa? Kisah Firaun. Kisah Firaun yang mana satu? Kisah Firaun tak kala dia mengetahui bahawa akan lahir Nabi Musa AS yang akan menghancurkan kerajaan dia. Maka disebabkan dia mengetahui akan lahirnya Nabi Musa AS yang akan menghancurkan kerajaan dia, maka dia pun memerintahkan untuk dibunuh setiap bayi-bayi lelaki yang baru lahir di kalangan Bani Israel. Disebabkan seorang, dia bunuh yang lain. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak yang dibunuh. Beza di antara dua kisah, ya. Baik. Kemudian yang kedua, contoh realiti yang penulis kongsikan dalam buku ni hadirin. Panjang dia bawa, cuma saya ringkaskan, dia bawa contoh dekat sini bagaimana? Sebagai contoh, seorang suami, bila mana dia balik ke rumah dia dalam keadaan dia letih, contoh. Kemudian ada di antara anak-anak dia yang buat salah. Contoh, kan disebabkan satu salah tu umumnya semua kena, sebagai contoh lah kan. Maka ini tak boleh maka ini kita tak boleh nak buat macam tu. Maknanya jangan disebabkan seorang buat, yang lain semua kena. Melainkan lainlah untuk kita nyatakan secara umumnya kalau kita nak jadikan satu bentuk tarbiyah ke sebagai contoh latihan, itu yang lain atau puan ni. Cuma untuk diberikan contoh dekat sini macam tu. Kan? Sebagai contoh yang lain pula, dia bawa contoh kalau dekat tempat kerja sebagai contoh. Ada di antara para pekerja itu yang buat salah. Yang kena hukuman semua pekerja contoh. Maka ni tak boleh lah. Sebab apa? Yang kena hukuman tu yang buat salah lah. Setelah diketahui ataupun setelah dipastikan kesalahan dia, maka dijatuhkan hukuman. Jangan pula disebabkan satu kesalahan orang lain, yang lain semua kena tanggung. Itu di antara contoh yang penulis buku ni, Dr. Umar, bawakan dekat kitab ni. Kemudian yang ketiga afwan hadirin, memberikan pencerahan kepada mereka yang salah memahami kaedah Al-Quran ni berkenaan azab Allah Ta'ala yang ditimpakan kepada masyarakat ataupun negeri tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena memahami supaya tak salah faham. Bila mana Allah Ta'ala menimpakan azab, Allah Ta'ala akan timpakan azab kepada seluruh manusia di satu tempat tertentu sebagai contoh, ataupun di satu daerah ataupun negeri tertentu. Semua akan diazab hadirin. Bila Allah Ta'ala buat keputusan untuk diazab, semua akan kena azab. Sama ada yang beriman, yang tak beriman, yang beramal, tak beramal, semua akan kena azab. Mengapa? Sebenarnya, bila mana azab tersebut Allah timpakan, ada sebab dia hadirin. Sebabnya apa? Sebabnya bila mana satu tempat tersebut, satu tempat, bila mana kemaksiatan, dosa ataupun kita sebutkan kemungkaran yang dilakukan secara terbuka, tidak diusahakan untuk dicegah. Tidak ada usaha dakwah mengajak manusia kepada Allah, iaitu mengajak manusia kepada kebenaran, larang manusia dari kemungkaran. Bila mana kemungkaran melebihi kebaikan, maka Allah Ta'ala buat keputusan untuk dihancurkan, semua akan kena hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jangan salah faham pula.
Kenapa Allah Ta'ala tak timpakan sahaja pada yang salah tadi? Yang baik diselamatkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Bukan, ia tak sama dengan kaedah ni sebenarnya. Bila Allah Ta'ala buat keputusan tu, sebab apa? Sebab dakwah tak dijalankan secara umumnya. Bila mana kemungkaran tak dicegah. Bila mana dakwah tak dihidupkan. Disebabkan itulah Allah Ta'ala timpakan seluruh azab pada semua. Sebab itulah di antara perkara yang Allah perintahkan kepada kita semua adalah kena usahakan untuk hidupkan dakwah ataupun usaha dakwah dekat masyarakat umum. Sebab bila mana tak ada kerja dakwah, hadirin yang dirahmati Allah, kemungkaran akan berleluasa, dan bila mana kemungkaran berleluasa melebihi kebaikan, maka dikhawatiri azab Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Sebab itulah sangat penting ataupun sangat besar keutamaan bagi mereka yang berusaha untuk melibatkan diri mereka, keluarga mereka dengan kerja dakwah ilallah, iaitu kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia daripada kemungkaran. Banyak sekali ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan berkaitan keutamaan mereka yang mengajak manusia kepada Allah. Kepada para pendakwah yang hadirin, banyak keutamaan mereka. Dan pada masa yang sama kita kena faham, mendakwahkan agama Allah ni hadirin, mengajak manusia untuk taat perintah Allah. Setiap Muslim ada potensi untuk mengajak manusia kepada Allah. Ajak tu maksudnya apa hadirin? Dia tak perlu kepada ilmu yang mendalam pun nak ajak orang ni. Contoh, nak ajak kepada salat, jomlah salat. Nak ajak kepada majlis ilmu, semua orang boleh hadirin, semua orang boleh. Setiap orang Muslim, hatta yang baru masuk Islam pun dia boleh ajak orang. Kena bezakan di antara mengajak dan mengajar. Nak mengajak, semua orang ada potensi nak mengajak. Cuma nak perlu asas sahaja kaedah mengajak tu kan, supaya lebih hikmah sebagai contoh. Adapun mengajar, tak semua orang boleh mengajar. Sebab untuk mengajar, dia memerlukan ilmu yang mendalam. Baru dia boleh mengajar. Kalau tak ada ilmu yang mendalam, sukar untuk dia mengajar. Adapun mengajak, semua orang boleh mengajak. Contoh mudah apa hadirin? Kisah berkaitan dengan dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tak kala beliau baru-baru memeluk Islam. Kita baca sirah sahabat Nabi kan. Tak kala Abu Bakar Siddiq memeluk Islam, ketika setelah memeluk Islam hadirin, dia pun ajak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sebelumnya belum Islam masuk Islam juga. Dan berapa ramai di antara sahabat Nabi yang 10 orang tu dijanjikan syurga, ramai di antara mereka adalah masuk Islam adalah sebab dakwahnya, ajakannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita kena faham hadirin ni, setiap daripada kita ada potensi untuk mengajak, jom, mai, jomlah sama-sama kita. Tetapi untuk mengajar, tak semua orang mampu mengajar. So kita jangan menganggap bahawa saya tak layaklah nak mengajar orang ni. Ajak sahaja insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Semua kita ada potensi untuk mengajak. Apatah lagi terutamanya dengan siapa? Dengan keluarga kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, kamu pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. So kita kena faham hadirin, kita kena faham kita semua ada potensi untuk mengajak manusia kepada Allah, supaya ada satu rasa tanggungjawab. Dan inilah keutamaan kita sebagai umat Nabi SAW, iaitu umat dakwah, umat yang Allah Ta'ala berikan tanggungjawab untuk meneruskan kerja dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulan dan juga pengajaran daripada kaedah yang ke-8. Yang pertama, berusaha untuk sentiasa melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita kena berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa berusaha buat baik. Tuan-puan yakin insya-Allah bila kita buat baik ni, Allah Taala pasti akan sayang kita. Allah Taala pasti akan suka kita. Allah Taala tak akan sia-siakan kita. Yakinlah pada Allah Taala. Dan jika Allah Taala uji kita dengan bala ataupun musibah, ketahuilah itu di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita lebih dekat dengan Allah, agar iman kita lebih kuat, agar kita punya tawakal lebih tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah pada Allah, Allah Ta'ala takkan tinggalkan mereka yang berusaha untuk sentiasa melakukan kebaikan, amal saleh insya-Allah. Buat baik akan dibalas dengan baik, begitu juga sebaliknya. Ya. Dan keutamaan dakwah dan para pendakwah. Kan cerita berkaitan dakwah ni hadirin ni panjang masya-Allah, detail berkaitan dengan dakwah ni. Cuma nak ceritanya, kita kena usahakan untuk ada dalam diri kita tanggungjawab untuk kita mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang daripada kemungkaran. Bermula daripada diri kita.
Mungkin akan timbul persoalan, saya pun taklah baik sangat lagi Ustaz, boleh ke saya nak ajak orang? Hadirin dalam hati Allah, jangan tunggu dah sempurna baru kita nak buat. Dan sebenarnya apabila kita mengajak orang, sebenarnya kita ingatkan tu untuk kita terutamanya. Manfaat tu akan sampai pada kita terutamanya. Seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi kan. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yakni perkataan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa natijah dia? Apa yang akan kita perolehi setelah kita mengucapkan perkataan yang benar, yakni mendakwakan manusia kepada Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki diri kamu. Allah akan perbaiki amalan-amalan kamu. Dan setelah tu hadirin, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan setakat tu, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Siapa yang dijanjikan terlebih dahulu? Mereka yang mengajak, mereka yang mendakwahkan, mereka yang berusaha untuk mengajak manusia kepada Allah. Adapun orang yang diajak ataupun dikenali sebagai mad'u kita, terpulang pada Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah Taala kehendaki hidayah baginya, tak ada siapa boleh sesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah Taala kehendaki kesesatan bagi dia, tak ada siapa yang boleh bagi hidayah bagi dia. Hidayah milik Allah. Sebab tu di antara hiburan kepada para pendakwah ni hadirin, tak kala ajakan ataupun dakwah mereka tak diterima sebagai contoh, di antara hiburan kepada mereka adalah hidayah milik Allah. Dan pastinya kita yang berusaha untuk mendakwahkan manusia kepada Allah, kita yang lebih utama, lebih dahulu Allah Ta'ala akan baik. Dan pada masa yang sama, peringatan juga kepada para pendakwah, bila mana kita berusaha untuk menjadi pendakwah, kita dapati diri kita semakin hari semakin kurang amal sebagai contoh, maka kita kena muhasabah. Sepatutnya tak kali kita berusaha untuk mendakwahkan manusia kepada Allah, kita semakin dibaiki oleh Allah. Maknanya amal kita akan semakin baik, akhlak kita akan semakin baik, muamalah kita akan semakin baik, muasyarat kita akan semakin baik. Kan? Maka itu di antara kesan bila mana kita buat dakwah. Tapi bila mana kita dapati sebaliknya, maka kena sama-sama muhasabah, kena banyakkan taubat dan istighfar pada Allah Taala, kita baiki balik. Keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, apa jua yang berlaku, apa jua yang akan berlaku kepada umat ni. Berapa besar dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Apa jua bentuk maksiat yang mereka lakukan. Para anbiya dah tak ada dah. Allah Taala tak akan kirim dah rasul para anbiya. Tidak hadirin, tak ada dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Apa jua yang berlaku pada umat ni yang akan menyambung kerja dakwah para anbiya alaihi wassalatu wasallam, siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua umat Nabi yang Allah berikan tanggungjawab untuk menyambung kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada diri dan keluarga kita. Dunia sementara, akhirat kekal abadi. Ni poin saya yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah. Sama-sama kita terus beringat dalam keadaan kita hidup dekat dunia ni, kita kena ingat kita hidup dalam keadaan sementara, sekejap sahaja. Kehidupan dunia ni bukan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Sebab itulah kita kena sama-sama kita ingatkan pada diri kita dan keluarga kita umumnya dan umat Nabi SAW berkenaan tentang perkara ini hadirin. Supaya apa? Supaya kita sama-sama senantiasa berusaha mempersiapkan diri kita, bekalan diri kita, keluarga kita dalam proses bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Taala pelihara diri kita, keluarga kita dan umumnya umat Nabi SAW daripada perkara-perkara yang buruk dan juga perkara-perkara yang kita tidak ingini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada persoalan nak tanya? Silakan. Ataupun ada persoalan dekat ruang komen. Masya Allah, persoalan ni sangat baik. Ustaz, kalau kita tak ambil vaksin tu, adakah kita tergolong dalam golongan zalim? Sehingga orang yang telah divaksinkan memutuskan silaturahim dengan kami. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah. Subhanallahil azim. Berkaitan dengan vaksin ni, hadirin yang dirahmati Allah. Secara peribadinya lah, saya menyeru kepada hadirin, ambillah vaksin. Walaupun mungkin ada di antara kita yang tak setuju, sebagai contoh kan. Sebab apa hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala? Kalau kita katakan
kita takut ataupun kita bertakwa lah sebagai contoh. Sekejap. Ini di antara jawapan yang saya kena berikan dengan jawapan yang terbaik insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan vaksin ni, ulama dunia maksud saya secara umumnya ulama yang memang dah terkenal. Ulama yang kita katakan bukannya seorang dua ulama. Kita boleh sebutkan kesepakatan ulama yang ma'ruf. Ulama yang kita katakan memang ulama-ulama tersebut dikenali dunia. Bukan tak terkenal, dikenali dunia. Telah mengeluarkan fatwa, telah mengeluarkan keputusan, bahkan mereka sendiri bukan setakat mereka keluarkan fatwa, mereka sendiri pun ambil vaksin. So kita kena usahalah untuk mengikuti mereka. Kalau kita kata kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah mereka di antara insan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan vaksin ini tak menafikan pun takwa, tak menafikan pun tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan vaksin di antara usaha untuk kita mengambil kita katakan di antara usaha berkaitan dengan tawakal juga. Ada di antara ahli ilmu mengambil satu bentuk perumpamaan vaksin ini seperti apa hadirin? Seperti mana memakai pakaian perang tak kala pergi berperang. Seperti mana yang disebutkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW pergi perang hadirin, Nabi bukan tak pakai baju besi, Nabi pakai baju besi. Nabi ada pakaian perang Nabi SAW. Nabi pakai topi besi perang Nabi SAW. Takkan kita nak katakan itu tak bertawakal, itu Nabi SAW bertawakal. Kan? Cuma pada masa yang sama, contohlah kalau kita tak sedia untuk divaksin, kita tak sedia untuk divaksin, maka kita kena bersedialah untuk menghadapi apa juga keadaan-keadaan yang mana tak dibenarkan untuk kita. Baik, mungkin ini ada persoalan juga kan tambahan. Cuma janganlah kita katakan, contoh yang dah divaksin pun sama. Yang dah divaksin pula, janganlah kita sampai nak memutuskan silaturahmi dengan keluarga kita. Kita usahakanlah untuk sampaikan mereka dengan penyampaian yang baik. Pada masa yang sama, apa juga risiko-risiko kepada mereka yang tak divaksin setelah ni. Banyak benda tuan-puan ni, banyak benda. So dia kena hadapilah. Kan, kena hadapi. Mungkin tapi ialah dalam keadaan sekarang ni tuan-puan, masing-masing kita boleh fikirkanlah, kita kena tanya pada ahlinya. Ahlinya maksudnya apa? Quran mengajarkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan. Kamu tanyalah orang-orang yang mengetahui jika kamu tak tahu. Dan sepakat dah ahli-ahli dari segi sudut perubatan, dari segi sudut para ulama untuk Malaysia pun dah keluar dah satu bentuk keputusan berkaitan dengan hukum, kan. Hukum dah dikeluarkan oleh penguasa. Kalau ikut kaedah fiqh, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita belajar fiqh ataupun belajar syariah, bila mana hukuman yang dikeluarkan oleh penguasa, maka hukuman-hukuman pendapat-pendapat yang lain tu akan automatik terhapus. Sebab apa? Penguasa telah buat keputusan. Maka kita kena ikut penguasa dalam perkara yang ma'ruf tadi. Tapi pembahasan ni jelas kena detail lah tuan-puan ni. Kan itu yang saya boleh respon lah. Janganlah sampai kita putuskan silaturahmi, jangan. Usahakan untuk kita saling mengajak kepada perkara-perkara yang kebaikan lah. Ajak dengan hikmah dan sebagainya. Jangan sampai putus silaturahmi. Bagi yang ada kesan vaksin, adakah perlu juga divaksin? Atau usaha lain yang boleh dilakukan untuk antibodi badan? Hadirin yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita ketahui, sebelum nak vaksin tu kan kita akan diminta laporan kesihatan. Kalau memang kita ada kesan pada vaksin tadi, saya pun ada kenalan-kenalan yang mana doktor memang tak kasih vaksin. Sebab apa? Memang dia akan ada kesan yang buruk sebab dia memang ada masalah kesihatan dah. So secara umumnya hadirin yang dirahmati Allah, dia tak perlu vaksin lah sebab memang petugas ataupun pakar kesihatan kata kamu tak perlu divaksin. So tak perlu vaksin, maka untuk dia tu tak perlulah. Atau usaha yang lain boleh dilakukan untuk antibodi badan. Usaha-usaha yang lain tu tuan-puan, mungkin tuan-puan lebih tahulah berbanding saya. Apa juga bentuk-bentuk kita katakan usaha-usaha berbentuk perubatan yang mana selagi mana tidak melanggar syariat ataupun melanggar perkara yang haram, maka secara umumnya usaha-usaha tersebut boleh diamalkan. Kan? Dan kena mohon nasihat jugalah kepada pakar-pakar perubatan, terutamanya sebelum kita nak mengambil apa juga bentuk ikhtiar-ikhtiar yang lain. Saya bagi contoh mudah tuan-puan ni, dan kita jangan kaitkan pula dengan agama ataupun hadis Nabi SAW untuk kita katakan untuk membetulkan keadaan kita. Contoh hadirin, memang disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan habbatus sauda,
keutamaan habbatus sauda. Dan memang kita pun yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada masa yang sama, bila mana kita katakan berkaitan dengan pengambilan dia, ada orang yang mengambil dia dalam keadaan dia tak sesuai sebenarnya untuk mengambil habbatus sauda itu sebagai contoh. Maka dia kena dapatkan nasihat jugalah daripada pakar-pakar kesihatan ni. Kan? Kena tanya pada ahlinya jugalah tuan-tuan. Usaha-usaha yang lain ni kena tanya pada ahli dia. Dan setiap daripada kita berbeza-beza. Kita jangan samakan semua orang. Sebab semua orang ni berbeza-beza dia punya antibody dia ataupun dia punya tubuh badan dia. Adapun usaha-usaha berkaitan dengan pemakanan sunnah-sunnah ni, makanan sunnah ni hadirin tuan-tuan boleh cek fatwa ataupun dekat website Mufti Wilayah berkaitan dengan makanan sunnah. Makanan sunnah ni ada perbahasan dia. Jangan kita nak menyandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk kita nak membela diri kita sebagai contoh. Bahkan jangan pula dijadikan satu bentuk perniagaan dengan dikaitkan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perincian tuan boleh bacalah dekat ruangan pejabat Mufti. Mungkin saya pun boleh kongsikan kat sini kot. Boleh share screen ke? Sekejap sebab hati-hati juga tuan-tuan dengan istilah-istilah makanan sunnah ni. Dia kat sini ke sekejap Tuan-tuan boleh nampak skrin ke? Google Nampak skrin tak tuan-tuan? Nampak tak? Keluar Google Ustaz. Nampak Ustaz Google. Kalau saya Keluar sini, Google. baca kot sekejap makanan sunnah Mufti. Contoh makanan sunnah Mufti. Baik. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Banyaklah perkara-perkara tuan-tuan boleh type juga dekat saya pun dah mengikuti kelas dekat dekat Tadabbur Quran ni. Yusuf pun ada ingatkan kan hadirin untuk selalu rajin buka dekat website Mufti Wilayah ni sebab banyak info-info yang sangat bermanfaat hadirin berkaitan dengan info-info apatah lagi berkaitan dengan fatwa hukum ahkam ni. Makanan sunnah ada artikel rakan saya ada tulis satu artikel berkaitan dengan itulah berkaitan dengan bahaya untuk kita mempromosikan dengan kaitkan dengan sunnah-sunnah ni sebab dikhawatiri apa cuma poin saya dekat sini tuan-tuan kena rajinlah buka dekat pejabat Mufti Wilayah ni apa juga isu hukum akam kebanyakannya umumnya telah dijawab. Sebab apa hadirin saya sebutkan tadi berkaitan dengan jangan mudah-mudahan nak kaitkan dengan sunnah ni sebab contohlah qaddarallahu ma syaa fa'al. Ada di antara orang yang mengambil contoh makanan-makanan sunnah ni contohlah disebabkan diambil tu kesan pada dia. Adakah kita nak menyalahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita nak mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak benar? Maka itu di antara perkara lah yang kita boleh sebutkan. Cuma berkaitan dengan vaksin ni hadirin itu di antara yang kita boleh sebutkan tadilah. Saya sendiri menyuruh untuk tuan-tuan puan-puan yang belum vaksinlah sebagai satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil vaksin ni bukannya menafikan ikhtiar pun. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sebab benda tu dah jelas dah. Fatwa dah jelas, ahli-ahli ilmu berkaitan dengan perubatan pun dah jelas. Kalau kita sebutkan ni semua teori konspirasi, tuan-puan boleh percaya tak? Berapa ramai di antara ahli-ahli perubatan Muslim takkan mereka nak bersepakat dengan kebatilan ni tuan-puan. Cuma kita jangan yakinlah dengan vaksin tu. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam perkara berkaitan vaksin ni kita kena bersederhana kan, bersederhana. Kita ikut sebab kita ambil sebab ia merupakan saranan kita punya ulil amri, saranan para ulama kita. Pada masa yang sama kita bukanlah yakin dengan vaksin tu boleh menjadi sebab tak ada kemudaratan pada kita sebab semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat mudarat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini ikhtiar kita kepada Allah Taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain hadirin? Cuma jangan sampai satu tahap kita kata persoalan yang pernah viral juga kan. Ada di antara suami yang tak benarkan vaksin sampai nak jatuhkan talak pada suami isteri. Ya salam.
Janganlah sampai tahap tu, ya, na'udzubillah. Hati-hatilah. Perkara-perkara ni melibatkan hukum ahkam ni, kita kena tanyalah pada ahlinya. Kalau kita rasa kita mampu menandingi para ulama, kita carilah ulama. Ulama-ulama yang keluarkan fatwa tu hati, dan dia bukannya ulama-ulama biasa, ya. Ulama-ulama yang subhanallahil azim. Kalau kita rasa kita nak berbeza dengan mereka, kita jadi ulama lah. Kita belajarlah marhalah-marhalah, peringkat-peringkat menuntut ilmu. Tapi kalau kita rasa kita memang jauh sangatlah daripada para ulama, hatta saya pun, tuan-tuan, saya pun tak mengaku saya ulama. Saya masih belajar, saya pun menuntut ilmu dan terus belajar insya-Allah sampai bila-bila pun. Cuma kalau kita rasa, kita hormatilah pandangan para ulama ni. Ulama-ulama memang mu'tabar dah hadirin. Hatta ulama-ulama yang ma'ruf, ulama-ulama yang memang terkenal dengan kewarakan, kesalehan, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat insya-Allah. Jika tak ada persoalan, saya kira jelas semua insya-Allah. Saya mohon maaf tuan-tuan, mungkin ada di antara perkataan-perkataan saya yang tidak menyenangkan hati tuan-tuan, saya mohon maaf. Saya sekadar berusaha untuk menyampaikan dengan penyampaian yang termampu, yang saya mampu saya buat insya-Allah. Tuan-tuan doakan saya, keluarga saya, apa yang saya sampaikan saya sendiri dapat amal, saya sendiri dapat laksanakan. Mohon doa daripada tuan-tuan puan dan semoga tuan-tuan puan juga beroleh ilmu yang bermanfaat daripada apa yang kita kongsikan. Semoga Allah bagi taufik hidayah untuk kita ambil iktibar, kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada tuan-tuan semua sebab sudi bersama sehingga ke akhirnya. Semoga Allah berkati kita semua insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.